Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi kita sambung PDPR kita kepada bab 10 iaitu tajuknya ialah sumber hutan. Okay, jadi kita pergi satu persatu apakah yang terkandung dalam tajuk ini. Okay, sumber hutan. Okay, sebut je hutan, semua tahu ya apakah itu hutan. Okay, kalau tengok definisi dekat sini, sumber hutan tu merupakan sumber boleh baharu meliputi kawasan yang ditumbuhi oleh pelbagai jenis flora dan fauna ataupun tumbuh-tumbuhan dan haiwan secara semula jadi. Okay. Di Malaysia, iklim khatulistiwa. Okay, Malaysia memang iklim khatulistiwa, panas dan lembap sepanjang tahun, serta jumlah hujan yang tinggi mengakibatkan lagi pertumbuhan sumber hutan. Okey, menggalakkan lagi pertumbuhan sumber hutan. Okey. Okey, ini kita belajar dalam Malaysia lah. Ni kalau tengok dekat sini, hutan 18.5 juta hektar atau 56.5% daripada keluasan tanah. Maksudnya lebih banyak hutan okey dalam kita punya kawasan dekat Malaysia. Okay, kalau tengok dekat Sarawak, hutan terbesar 8.23 juta hektar. Sebenarnya Malaysia 5.84. So dah beza dekat situ. Okay, Sabah 4.49. Okay, itu dari segi keluasan hutan. Okay, kepentingan pengurusan sumber hutan di Malaysia. Apa pentingnya kita kena urus sumber hutan? Okay, pertama sebab keseimbangan ekosistem. Kalau hutan tak dijaga, sebab itulah ekosistem akan terganggu. Okay? Proses rantaian makanan, macam awak belajar sains tu kan. Okay, jadi contohnya tumbuhan tak ada, so haiwan macam mana nak tinggal, habitat dia tak ada, jadi akan menjejaskan ekosistem. Itu sebenarnya. Sebab itulah kalau tengok sekarang hutan banyak ditebang, so habitat haiwan tak ada, flora akan pupus. Sebab itulah haiwan gajah, harimau masuk kampung. Itu antara sebab dia. Sebab ekosistem dah terganggu. Sebenarnya keperluan masyarakat setempat. Okay. Kepentingan hutan juga sebab kita nak sesuatu yang bahan yang tak dapat dekat tempat lain, mungkin dekat Malaysia saja. Contohnya kalau dibagi contoh kat sini, okay, gaharu. Okay. Yang mana nilai dia hasil hutan yang boleh di ekspor keluar negara. Okay, sumber kayu-kayan ataupun buah-buahan. Okay, contoh buah apa yang tak ada dekat tempat lain tapi ada dekat Malaysia. Contoh macam tu. Kadang-kadang herba, okay, tongkat ali. Jadi perlukan hutan, okay, ataupun tumbuh-tumbuhan semula jadi. Itu kepentingan dia. Seterusnya ialah ekopelancongan. Okay, ekopelancongan ni kalau dibagi contoh dekat sini, Taman Negeri Royal Belum. Okay. Okey, ekopelancongan ni adalah satu tempat pelancongan yang mana dia ada kawasan yang semula jadi. Contohnya kawasan rekreasi, contohnya hutan lipo, air terjun. Okey, kepelbagaian flora dan fauna. Sebab dia ada dua, satu lagi agropelancongan. Okey, kalau agropelancongan, pelancongan yang melibatkan kawasan pertanian. Tapi ekopelancongan, pelancongan yang melibatkan kawasan tu semula jadi. Okey, itu beza dia. Seterusnya kepentingan sumber hutan juga membekalkan sumber bahan mentah. Tengok dekat sini macam cikgu cakap tadi lah. Okey, contoh sumber perubatan untuk contohnya tongkat ali, macam-macam lah lagi. Macam ni dia bagi kayu keras, rotan dan buluh, daun mengkuang, batang nibung, daun nipah. Ini antara contoh dalam buku teks. Sebenarnya banyak lagi sumber bahan mentah yang boleh dapat daripada sumber hutan. Okay, seterusnya usaha pemeliharaan dan pemuliharaan sumber hutan di Malaysia. Okay, kita tengok dulu apa maksud pemeliharaan, apa maksud pemuliharaan. Okay, pemeliharaan usaha untuk melindungi, merancang dan mengurus sumber hutan agar tidak musnah. Contohnya mewartakan hutan simpan dan taman negara. Itu pemeliharaan. Dengan kata lain, pelihara ni benda belum rosak, kita pelihara. Okey, kalau pemeliharaan,
usaha untuk membaik pulih sumber hutan yang telah diganggu supaya kembali kepada keadaan asal. Contohnya penghutanan semula dan penubuhan ladang hutan. Okey, pemuliharaan ni kita pulih balik sebelum dah rosak. Contoh hutan dah habis, dah ditebang. So macam mana kita nak pulih balik, pulihara semula? So kita tanam balik pokok-pokok. Okey, akan jadilah balik sumber hutan tu terjaga. Tu pemuliharaan, pulihkan balik. Tapi kalau pemeliharaan yang tadi, kita pelihara daripada rosak. Maksudnya sebelum rosak kita dah jaga dulu. Tu pelihara, kita kekalkan. Contoh buat mewartakan hutan ataupun taman negara, kita tak bagi dia teroka. Okey. Ini contoh tapak Ramsar, pembangunan lestari. Okey, tu pemeliharaan buat. Okey, taman negara, geopark tu antaralah pemeliharaan dan pemuliharaan. Okey, tapak Ramsar. Mungkin pernah dengar contoh iklan dekat TV. Apakah tapak Ramsar? Okey. Kalau tengok tapak Ramsar, Ramsar ialah tanah lembap yang dipersetujui melalui Konvensyen Tanah Lembap di Iran pada tahun 1971 untuk pemeliharaan tanah lembap serta sumber-sumbernya. Okey, kalau peranan dia menjaga tanah lembap khususnya hutan paya bakau yang mempunyai berbagai jenis kehidupan. Okey, tapak Ramsar. Sebab tu kalau yang pernah tengok iklan kat TV, tapak Ramsar yang iklan kartun tu, okey, dia macam mana dia nak baik pulih paya bakau. Dia tanam balik pokok-pokok yang naik. Jadi ada akar-akar tu. Sebenarnya tu ialah untuk kawasan paya bakau. Okey, bawah ni dia ada pemeliharaan, dia buat macam mana dia jadi kawasan eko pelancongan, dia buat landscape, pemeliharaan. Okey, dia pelihara kawasan tanah lembap kepada biologi hutan paya bakau. Adalah haiwan-haiwan paya bakau tu yang diletakkan. Contoh hidupan paya bakau, contohnya ada ikan belacak, contoh tu antara jenis hidupan yang ada dekat situ. Okey. Geopark tu apa pula? Okey, geopark suatu kawasan yang terdapat tapak warisan geologi yang boleh digunakan oleh semua pihak bagi tujuan pemeliharaan, pendidikan dan pembangunan lestari. Okey, peranan dia geopark mementingkan pembangunan sesebuah negara secara lestari. Elemen pembangunan ini dalam konsep geopark merangkumi pemeliharaan alam semula jadi. Okey, tu geopark. Ni tengok dekat sini pemeliharaan dia menjadikan sebagai pusat eko pelancongan. Pemeliharaan dia biologi, geologi, budaya. Lepas tu warisan budaya dan alam semula jadi. Seterusnya sumber warisan lestari tanpa memusnahkannya. Okey, pemeliharaan, pulih balik. Okey, taman negara. Semua pernah dengar taman negara. Okey, apakah taman negara? Kawasan atau tempat yang dilindungi oleh kerajaan supaya biodiversiti semula jadi kawasan berkenaan dipelihara dan dikekalkan. Okey. Peranan dia melindungi kepelbagaian biologi dan struktur ekologinya, menyokong ekosistem, mempromosikan pendidikan dan rekreasi. Okey, dengan kata lain, taman negara ni semua ada hidupan, flora, fauna, dijaga betul-betul kat situ supaya tidak diteroka. Okey. Itu ialah taman negara. Okey, pemeliharaan ni macam biasa jugalah. Apa aktiviti yang pelihara tidak dimusnahkan. Okey, taman negara. Okey, supaya flora dan fauna tiada gangguan aktiviti manusia. Sesiapa yang pernah pergi taman negara mungkin dapat bayangan lah macam mana. Okey, seluruhnya pemeliharaan dipulih balik, dia buat macam mana. Okey, contoh dia buat contohnya Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Taman Negara Perhilitan. Membaik pulih hidupan liar dan juga hutan. Okey, contoh ni ada kat sini Pusat Konservasi Gajah Kuala Gandah Pahang. Siapa pernah pergi mungkin dia tahu. Okey, beri perlindungan kepada monyet Belanda. Ni antara tempat-tempat yang dijaga. Okey, taman negara. Seterusnya pembangunan lestari. Apakah pembangunan lestari? Okey, pembangunan lestari ialah pembangunan yang memenuhi keperluan pada masa ini tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka sendiri. Okey, tengok gambar background kat belakang ni, pembangunan lestari. Pembangunan moden yang paling proaktif dan praktikal untuk menangani isu antara tuntutan pembangunan dengan pemeliharaan alam sekitar. Pembangunan lestari maksud dia adanya pembangunan dalam masa yang sama dikekalkan
tumbuh-tumbuhan ada kat situ, dengan kata lain macam landscape, cantik lah. Okey, tu contoh dia pembangunan lestari. Okey, contoh ada pembangunan bandar pentadbiran tapi konsep dia teknologi hijau, ada tumbuh-tumbuhan, landscape yang cantik. Okey, macam cikgu cakap tadi. Okey, pemeliharaan, okey, membaik pulih kualiti persekitaran, memastikan aktiviti pembandaran mengambil kira aspek pengurangan pelepasan karbon dan galakkan ekonomi hijau. Okey, tu dia punya penekanan dekat situ. Okey. Contoh kat sini mewujudkan Taman Etnobotani Putrajaya bertindak sebagai pusat domestik dan pemulihan ex situ tumbuh-tumbuhan, ubatan dan beraroma. Tengok situ apa ex situ. Sebelum tu tengok bangunan lestari Putrajaya Frame. Okey, ex situ program pengurusan sumber genetik tumbuhan di luar kawasan asal seperti di ladang, taman botani dan taman pertanian. Okey, diuruskan kat situ. Jenis hidupan yang boleh ada dekat kawasan yang macam landscape cantik tadi lah. Okey, seterusnya peranan agensi dan pengurusan hutan di Malaysia. Okey, contohnya Jabatan Alam Sekitar, dia buat apa? Merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar strategi. Sabah Forestry Department, ni dekat kawasan Sabah lah. Okey, melindungi dan pemulihan rizab hutan. Okey, boleh tengok kat sini. Lepas tu Sarawak Forestry Corporation, so pelindungan hutan jugalah tapi di kawasan Sarawak. Soalnya Perhilitan ataupun dia punya nama penuh dia Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara. Ni ringkasan Perhilitan, Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara ialah TAN. Tu dia punya ringkasan. Okey, ni semua lebih fokus kepada untuk menjaga flora dan fauna dan ekologis dan ekosistem lah. Okey. Institut Pendidikan Perhutanan ni pun sama. Okey, fungsi dia berperanan menjaga pengetahuan dan membangunkan teknologi yang bersuaian untuk pemeliharaan, pengurusan, pembangunan dan penggunaan sumber-sumber hutan serta meningkatkan kesedaran terhadap peranan alam sekitar dan pemeliharaan hutan. Dengan kata lain, semua ni bertindak untuk kesejahteraan hutan atau keseimbangan hutan ataupun ekosistem. Sebenarnya badan bukan kerajaan seperti Sahabat Alam Malaysia ataupun SAM. Pembangunan dan pengurusan semula jadi, peran mendidik masyarakat untuk umum mengenai keperluan pembangunan lestari. Ni lebih kepada maklumat lah, pendidikan alam sekitar. Sebenarnya melindungi dan memelihara untuk yang Malaysian Nature Society MNS. Okey, melindungi dan memelihara kepelbagaian biologi, sebenarnya memberi kesedaran. Okey, seterusnya the Wildlife Trade Monitoring Network ataupun traffic. Okey, ini untuk menguruskan perdagangan yang mampan melibatkan tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar ataupun haiwan liar. Sebenarnya Global Environment Center GEC. Okey, yang ni untuk menggalakkan perlindungan dan penggunaan lestari hutan serta tanah lembap. Okey, kalau tengok dekat sini sama ada badan bukan kerajaan atau kerajaan, semua bertindak demi untuk kesejahteraan alam sekitar. Okey. Okey, jadi itu saja untuk topik ni. Macam biasa tulis tajuk tadi, okey. Berkaitan dengan hutan, kita tajuk bab 10. Lepas tu saling imbas kembali dan saling temu nota seperti biasa. Okey, jadi itu saja untuk hari ni. Okey, kalau ada apa-apa masalah nanti boleh WhatsApp cikgu. Okey, jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.